So topik kau nak cadangkan ni lah. Apa ni? Sekejap, aku tengah check. Ni check microphone lah. Ada orang cadangkan aku hari ni nak buat topik PHIV masa nak kerja. Itu bukan topik gila, itu common sense. Semua orang ada masa nak kerja. Okay guys, sekarang ni aku nak tunjuk korang macam mana korang nak follow TikTok aku. So sekarang aku ada TikTok. So TikTok aku ringkas je. So kau buka TikTok korang. TikTok aku ni kau cari Rusdi Reza. Lepas tu ini TikTok aku. So TikTok aku ni adalah sekarang ni ada konten-konten ringkas yang mana korang boleh tengok. Aku ada buat perkongsian yang mana aku tahu sebab kalau korang tengok YouTube kau tak tengok sampai habis pun. So kalau TikTok ni dia kecil kan. So korang boleh tengok, korang boleh share, korang boleh like. So senang untuk korang nak share dengan kawan korang. Okay, tadi korang dah tengok kan aku macam mana aku buat macam demo how to untuk like TikTok aku, sebab aku dah ada TikTok baru. Okay, penangan daripada Amir juga. Amir macam PA aku sekarang. Mana tahu kalau aku lepas dia berjaya kan, aku memang ambil PA aku. Nampak? So anyway, thanks Amir. Amir sebenarnya kalau kau tak tahu, Amir yang kau tengok video aku tu, setiap kali aku syuting dekat ruangan ini, dia mesti ada. So aku tak kekok pun. Dia memang antara sahabat aku kat sini yang macam tak judge, faham tak? Lepas tu dia, aku rasa macam selesa dengan dia. Tapi kalau lain aku tak bagi. Kan man? Tiba-tiba kali ni senyap, malu. Okay, so anyway guys, untuk minggu ni aku sama ada berita yang sangat senang. First, aku pakai mic baru. Sebab kita dah upgrade sedikit channel ni. Itu yang pertama. Sebelumnya aku pakai earphone. Aku ada mic, satu yang mic berbulu tu. Tapi aku bengang sebab aku tak ada dia punya extend tu. Dia punya nak cocok tu. Nanti aku kena beli benda lain semalas. So aku beli mic yang okey sikit. Ni kalau jantung aku berdebor pun aku suruh boleh dengar. So itu yang pertama, pasal mic. Dan minggu ni juga aku dah dapat aku punya kata brand aku lah, Alhamdulillah. Which is aku dapat satu produk aku, iaitu t-shirt aku sendiri. So t-shirt aku ni aku memang design untuk, memang aku estate lah. So pasal aku nak advokasi lah. Macam kalau kau tengok talk about substance abuse, and then aku deal with mental illness, mental health and awareness of HIV and AIDS. Tapi apa question kat sini asal tak tahun. Okay, aku letak justification aku tak tahun sebab ini adalah first baby aku. So aku benda ni mungkin aku tak jual. Yang version ni aku tak jual. Sebab tahun ni untuk aku seorang je. Akan datang aku akan buka order. Sebab semalam bila aku dapat benda ni, aku share dekat Instagram, Facebook, ramai orang tanya, cikgu nak beli. So kata okay, nanti aku buka open order. Dan just daripada design ini kat belakang dia ada promote pasal aku punya YouTube Rusdi Reza. So best lah, maksudnya aku macam bangga lah dengan produk ni. Sebab aku proud lah dengan this kind of produk. Sebab aku ada brand sendiri kan. Kalau aku kat luar, so orang tanya siapa Rusdi Reza. So inilah aku. So aku take it serious. Untuk cerita pasal orang kata pasal t-shirt tu, nanti aku akan update dari semasa ke semasa lah. Sebab aku ada banyak juga design. First, thanks juga aku beri kredit kat sini kepada Sis Art Printing. Sis Art Printing ni kat Kuantan. So aku memang deal dengan dia. Lagi gempak, aku bagi timeline masa kat dia agak singkat. Dan dia berjaya hantar kat aku. Aku minta 2. Untuk first time lah. Jadi anyway, thanks bro for helping me for having this kind of amazing shirt lah. Aku memang terharu. Aku terharu sebab aku meluluk kat aku senang menangis sebab ada benda ni. Sebab aku tahu subscriber aku bukan berjuta-juta. Aku tak ada silver play button, silver YouTube button semua tu. Tak ada, aku tak ada. Tapi dengan channel YouTube tu aku semacam aku rasa aku serius dengan benda ni. Dan ramai juga kawan-kawan kat luar kata slow-slow buat cikgu, nanti benda ni akan naik. Aku bukan nak naik jadi glamour, faham tak? Tapi bila orang dah rely dengan channel aku, Alhamdulillah. Itu pun aku dah dapat banyak jemputan. Sebab sekarang PKP dah orang kata dah start orang kata boleh rentas negeri. So ada invitation aku. Setakat ni aku dah banyak dapat invitation daripada banyak pihak NGO. Sekolah Tunas Bakti, ada daripada Pusat Pemulihan Dadah Persendirian, dan juga beberapa NGO yang nak aku bagi talk dan sebagainya. So aku kena ada team lah. So Amir akan join aku lepas ni. Cik, bawa Amir juga ke bawa. Gila tak bawa Amir. Tapi itulah, kalau Amir dia macam dia akan deal aku punya payment. Tiba. So minggu ni aku nak cerita pasal borak minggu ni sebab dua minggu lepas aku pergi camping, aku cerita pasal banyak penagihan lah sebab itu forte aku. Tapi minggu ini is all about PHIV and kata mental illness. So selepas aku balik dari camping, adalah aku chatting dalam groups kan. Dan aku dapat aku ada invite
orang-orang macam subscriber yang rapat dengan aku, yang support aku buat satu grup kat WhatsApp. So kita tanya perkembangan masing-masing. Jadi ada satu hamba Allah ni tanya dekat aku. Dia kata, cikgu, nak tanyalah cikgu soalan dia. Ini soalan random lah. Dia kata, pilih HIV sekarang ni boleh ke dapat anak kan? Sebab ada je HIV yang ada keluarga kan, ada rumah tangga yang dah berkahwin semua. Boleh ke dapat anak? Anak dia tak kena HIV ke? Bukankah sepatutnya kalau orang macam ni tak boleh kahwin, sebab nanti dia akan macam create another creatures. Ayat dia lah. Maksudnya dia telah menghasilkan keluarga, institusi keluarga yang HIV juga. So soalan dia adalah, aku tak marah ayat dia, tapi aku rasa macam okey, baguslah soalan dia. Soalan dia adalah kata, kalau orang HIV kahwin, bukankah dia menambahkan lagi masalah HIV nanti kan? Statistik tu, penambahan kes baru tu ada anak tu HIV, isteri yang tak HIV dia HIV, ataupun suami yang tak HIV. So sekarang macam mana cikgu? Okay, so menjawab soalan ini, sebenarnya soalan untuk HIV, okay, aku taklah expertise sangat, tapi aku pernah attend some of seminars, and then ada beberapa doktor yang pernah sit down dengan aku. Diorang cakap sebenarnya nowadays, kepada anda, katakanlah anda adalah dalam kalangan community hijrah, So anda orang yang macam mungkin anda ada HIV dulu disebabkan anda punya silap dan salah dahulu. Sekarang ni anda dah berumah tangga dan anda planning nak ada anak. Sebenarnya menjawab soalan kepada subscriber saya tadi tu, sebenarnya boleh you ada anak, you boleh orang kata create your own family, your happiness without menjangkitkan HIV anda kepada ahli keluarga yang baru yang lain. Okey, tapi macam mana kan, macam mana soalan dia macam mana? Dulu aku pernah dengar masa aku belajar USM dulu, tergantung aku belajar mana. Okey, aku belajar USM dulu. So ada question yang cakap, aku pernah dengar yang kalau partner you, katakan suami dia adalah HIV kan, isteri dia tak HIV, aku zaman itu aku pernah dengar kau boleh kahwin dan anak kau tak ada HIV. Dan kebanyakan isteri ada risiko tinggi. Risiko tinggi tu kebanyakan isteri kau pun ada HIV juga, tapi disebabkan medical ataupun perubatan zaman sekarang, baby memang zero, tak ada negatif, HIV negatif. Pada zaman itu. Lately ni bila aku duduk pusat 2 tahun lepas, aku ada jumpa Dr. Slinda. Aku rasa Dr. Slinda. Lepas tu lately aku jumpa Dr. Nakudin dari KKL, Klinik Kesihatan Kuala Lumpur kan. Kita ada membincangkan benda-benda ni. Sebenarnya sekarang ini you simply boleh, kau katakan kau ada HIV lelaki, kau kahwin dengan isteri, okey, anak kau tu memang dah garanti dah tak ada, memang HIV negatif. Tiba-tiba wife kau boleh buat wife kau pun negatif, engkau maintain. Okey, dengan syarat macam mana cara dia. Okey, ni aku nak bagi tahu sebenarnya, sebab nak bagi harapan kat korang. Kalau korang ni nak berumah tangga, nak ada anak kan, komuniti hijrah yang dah ni semua, ada cara-cara. Dan syarat pertama dia adalah, nombor 1, orang yang dah kahwin, orang yang macam HIV ni, yang ingin mendirikan rumah tangga ataupun yang ingin menghasilkan, ada mempunyai zuriat sendirilah ayat dia. Okey, pertama dia korang kena ikut program ART. Okey, program ART ni adalah program perubatan lah, rejim perubatan, komitmen perubatan yang pernah aku cakap sebelum ni. Kau kena komitmen dengan ubat tu sampai kau mati. Okey, tujuan okey, kenapa nak makan ubat cikgu? Kata tak ada ubat. Okey, ubat ART dia bukan mengubati, dia mengawal jumlah virus load dalam badan korang. So, ubat itu sebenarnya dia akan membuatkan virus HIV korang dalam badan korang akan berada sekitar 20 ekor. Kelakar kan? Sebab dia adalah virus kan. So 20 ekor dalam badan kau setiap hari. Kalau engkau tak ambil ubat, bermakna virus load kau, kata orang, perbezaan orang yang ambil ubat HAT dengan orang yang mungkin tak ambil ubat HAT adalah, normal orang yang ada HIV yang tak ambil ubat, mungkin dia beratus-ratus atau berjuta-juta dalam badan dia. Tapi disebabkan dia ambil program ubat HAT, ubat tu agak ekstrim sikit, jadi jumlah virus dia ada 20 ekor saja setiap hari. Okey, mungkin dengan izin Allah, kalau kau konsisten, who knows, virus tu akan lebih kurang dan hilang. Aku tak tahu, aku tak boleh cakap sebab tak dapatan kajian lagi. Tapi setakat ini, dengan pengamalan gaya hidup yang lebih sihat, dengan pemakanan ubat itu, purata hidup orang yang HIV yang mengambil HAT sekarang di Malaysia ni, dia boleh mencecah hingga ke umur 75 tahun. Gempak tak? Kan? So maksudnya bolehlah hidup kau macam orang biasa. Orang biasa pun kadang mati pun 63 tahun. Engkau yang ambil ubat sampai 75 tahun. Tapi kalau dunia 73 tahun, tapi kat Malaysia 75 tahun. Okey, so sekarang ni engkau kena ambil ubat tu dulu.
Okey, bila kau ambil program ubat ni bermakna engkau kena track dengan doktor. Bila kau kena track dengan doktor, kau akan jumpa doktor setiap 6 bulan sekali. Okey. Bagi mereka-mereka yang ingin merancang kata having your own zuriat kan, sila pastikan okey, tolong bawa korang punya partner korang berjumpa dengan doktor and plan how to create how to orang kata dapat consultation macam mana nak dapat babies tu. So doktor-doktor ni selalunya dia akan decide macam, maksudnya aku pernah dengar dulu yang ada satu teknik yang isteri yang negatif tu dia makan ubat PEP ke, aku not sure about that, aku tak banyak cakap. So ada satu ubat makan, maksudnya isteri akan tidak dijangkiti lah. Tapi ada juga cara dia yang isteri tak payah makan apa-apa, tapi korang kena having sex secara normal without condoms. And then korang akan ada waktu-waktu yang kau kena calculate. Doktor akan ajar, okay, waktu macam ni. So bila start period isteri, kau kena ikut time ni. So ini adalah waktu subuh. Masa tu waktu ni kau henjutlah berpuas untuk dapatkan baby. Maksudnya sebab kau kena faham, bila kau HIV, kau dengan isteri kau tak boleh simply macam having sex yang macam tu. Kau kena still pakai kondom lagi sebab kau kena protect. Tapi kalau untuk dapatkan babies, kau kena jaga ubat kau. And then si isteri pun kena orang kata get ready untuk kau punya time period kau. Dia ada waktu-waktu calculation dia. Itu yang kau jumpa dengan doktor. Doktor akan sit down kau bertiga lah. Engkau, wife kau dan juga doktor sendiri untuk calculate and bill. And then kau kena track. So bila once kau dah track nanti, doktor yang akan daripada klinik ID tu, dia akan macam update lah macam mana wife kau, macam mana sampailah wife kau bersalin, dan wife kau pun akan di track juga. So far untuk pengetahuan korang, dalam NGO aku ni kita ada klien yang sebenarnya dah ada keluarga dah, yang dah berumah tangga, dia dah ada anak. Si suami dia yang ada HIV, tapi isteri dia sihat, anak-anak dia semua sihat-sihat, comel-comel. Jadi itulah yang kita nak kan. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang HIV yang mungkin dah berubah nak kahwin, boleh ke dapat anak? Inilah antara cara-cara. Jawab soalan kepada subscribers aku tu, boleh ke pilih HIV ni dapat anak? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya kita kena berusaha, dan sekarang teknologi makin canggih. Kita doa-doakanlah, sebab ada beberapa pembacaan aku pun sebenarnya doktor dah start dapat macam satu sistem perubatan medikal yang boleh macam cure kononnya, tapi benda tu tak dieksposkan lagi. Wallahualam, benda tu kita boleh baca. Macam aku nak nasihatkan korang boleh baca sebenarnya benda-benda macam tu, tapi jangan, orang kata don't rely on it. Baca untuk korang punya knowledge saja, tapi untuk korang punya condition kesihatan, jumpalah dengan doktor. Aku selalu pesan dekat pil HIV yang baru kan, especially kawan-kawan aku semua struggle benda sama. Bila dapat klien baru yang jenis macam cikgu, saya ada baca ni, engkau baca untuk pengetahuan tak apa. Untuk debate dengan kita orang, macam kadang-kadang macam benda tu doesn't make sense. Sebab kalau kau debate, kau takut kau tak nak jumpa doktor langsung. Walhal apa benda pembacaan kau tu kau lambatkanlah depan doktor. Sebenarnya kau tak sokong dengan moral kita orang kan. So kita orang support lah, korang pergi jumpa doktor. So overall sekarang ni aku rasa you can read but don't rely on it. Okay? Okey, untuk yang seterusnya, ada juga subscriber tanya aku, okey, sebab lately ni aku declare aku ada sakit, macam aku kena consume ubat, aku makan ubat untuk aku punya sakit mental health. Apa yang aku alami sebenarnya? Okey, so aku bukanlah nak mengajar korang sangat mengenai apa yang aku sakit ni, tapi inilah yang aku nak share dengan korang, apakah itu penyakit dysthymia. Aku dalam tempoh ni dah ke bulan kedua yang aku dah consume ubat makan sebab dysthymia. So apa itu dysthymia? Kalau aku cerita ni, korang jangan lemah, tak ada Honda, kau lemah. Okey, dia macam ni. Kalau kena kat mata hidung kau, masa tu aku kata lemah. Okey, so macam ni. So, dysthymia adalah sejenis satu penyakit mental yang berada dalam keluarga depression. So, depression yang dysthymia ni dia sebenarnya taklah begitu menakutkan pada asalnya, sebab dia mild depression saja. Dia mild depression. Tetapi dysthymia ni dia ada nama lainnya adalah persistent depression disorder. Persoalan dekat sini, masalahnya bila kau persistent, kau dah berhadapan dengan isu ini lama. Engkau mild depression, setiap hari kau dia ada depression, tapi dia berlanjutan selama
lebih daripada 2 tahun. Jadi kes aku sekarang ni, bila aku dah didiagnose oleh psychiatric, so psychiatric dah tahu penyakit aku, sebab aku ingatkan aku ada bipolar, tapi sebenarnya bukan bipolar sebab aku ada cycle. Tak, sebenarnya bukan. Aku memang ada circle, aku memang ada circle yang comel kecil tu, memang aku ada depression, tapi sebenarnya hakikat sebenarnya aku ada dysthymia. Okey, yang membuatkan kenapa aku mengambil langkah untuk mendapatkan rawatan, kerana aku sedar yang aku dah try to commit attempt for like more than twice. Aku kalau cerita ni marah orang nanti ni, macam tak beriman. Tapi kau ingat aku ni nak ke bunuh diri? Sebenarnya tak, sebab aku dah tak tahan dengan kemurungan aku tak tahan dengan tekanan yang aku alami. So sebenarnya aku nak end up life aku sebab benda itu. Bukannya sebab aku nak bunuh diri sebab benda tu sonok-sonok. Tak ada siapa nak mati kot. Tapi aku rasa macam kadang aku tak tahan. Ikutkan hari ni pun sebenarnya aku ada satu fasa aku penat. Aku dah depression tu datang balik. Sebab besok aku ada appointment dengan doktor. Tapi aku macam tapi sebab aku makan ubat, so benda tu boleh mengawal aku supaya aku tidak orang kata exaggerate aku punya feelings. Okay? So, apa faktor-faktor penyakit dysthymia macam ni? Okay, kau kena faham dia mild depression tetapi dia berlanjutan lama. Almost every day aku face benda yang sama. Okay, dia macam ni. Dalam tempoh aku mengalami dysthymia, aku pernah sakit secara fizikal dan aku pernah mendapat rawatan, aku pernah duduk dalam kondisi yang tertekan, aku pernah duduk dalam pusat, aku dah keluar pusat, aku duduk dengan keluarga yang macam ni, aku duduk dengan society yang macam ni. Jadi bila berlaku ni semua, benda tu burstkan aku baru-baru ni, sebab tu aku commit suicide. Jadi apa faktor dia? Sebenarnya ikut kajian dia tak ada specific factor. Okey, tapi aku baca ada yang katakan kat sini konon-konon genetik. Okey, tetapi yang aku perasan ada untuk aku doktor cakap aku ada traumatized event yang membuatkan aku betul-betul terduduk, dan aku admit benda tu, which is perceraian aku. Aku berpisah dengan orang kata ex-wife aku sampai betul-betul memang sebenarnya aku konon-konon okey. Aku macam mana? Dalam fasa hidup aku tak pernah sekecewa itu pada waktu itu. Dan bila aku kecewa, aku tidak merawat emotion aku. Aku tu masuk pusat. So bila aku tak merawat, so aku masuk pusat, aku menjadi orang lain. Aku jadi lebih stern, tegas, aku kaki pukul, faham tak? Orang kaki lempang. Orang kenal aku. Walaupun aku macam ni, tapi aku memang seorang yang bukan jadi aku. In fact, bila aku keluar pusat pun, perangai aku yang aku create 2 tahun di pusat pun sebenarnya aku terbawa dalam komuniti. Aku maki, aku boleh dia. Tapi Alhamdulillah bila aku masuk NGO Pintas ni, aku join dengan diorang, aku punya perangai lebih calm, lebih soft sedikit. Sebab aku rasa diri aku macam ni sebenarnya. Sebab aku tak perlu marah, tapi sebab aku deal dengan bekas penagih, klien aku penagih dulu, so aku pun kena stern. So bila aku stern tu, aku jadilah orang yang tak best. Event traumatized yang aku alami satu ketika dahulu ni lah yang buatkan aku rasa worthless. Sebab orang kata antara orang kata gejala-gejala dia adalah aku memang rasa macam bersalah seumur hidup. Itu keyword dia. Second, aku pernah berada satu fasa yang macam aku nak tidur je. Aku rasa penat dia. Padahal tak buat apa-apa pun. Tak kerja pun. Tapi kau penat dia. Macam kau bekerja mengalahkan Perdana Menteri. Kau faham? Itu aku dulu. Lepas tu pula, aku tak boleh fokus. Aku pernah dapat kerja. Macam aku pernah bekerja sebelum ni. Bekerja dalam konteks kerja macam korang. Orang luar biasa. Tapi bila aku bekerja, aku tak boleh fokus. Aku senang distract. So bila ada distract tu, yang keberangkalian aku rasa macam tak boleh ni. Dan kadang-kadang bila aku ada tak boleh bangun tidur, so orang tak faham, orang akan ingat aku relapse. Itu yang selalu berlaku dalam hidup aku. Jadi untuk rawatan dysthymia ni sebenarnya dia ada dua rawatan psikiatrik yang aku alami. First, kau kena ada terapi. Terapi kau, kalau aku jumpa doktor, memang doktor suruh aku bercakap. So cerita apa yang berlaku sebulan lepas. Dan Alhamdulillah aku adalah peneras program bagi terapi rest, Nurani Rest bersama dengan Dr. Rafida. Terapi rest tu memang sangat bantu aku. Walaupun sekarang ni aku macam tak buat sangat. Tapi ialah kau kena force diri kau buat lah. Tapi aku ada update, tapi tak. Sebab macam Dr. Rafida, apa feelings kau yang tak best, kau kena channelkan kepada kerja kau kan. Tapi macam sekarang ni aku ada satu fasa yang sekarang ni aku tengah low. Aku tengah tak boleh buat apa. Yang the only benda yang aku tengah okay ialah recording video macam ni lah. Sekarang ni ada TikTok. At least sebab kata Dr. Rafida, you have to express your emotion. Okay, itu nombor satu. Terapi. So kalau dengan doktor hospital Kajang pun aku ada terapi. Doktor tu memang suruh cakap. Itu satu. Yang kedua, aku memang kena ambil medical kena ambil ubat lah, medical treatment. Antara ubat yang pernah aku ambil adalah Sterlin and Luvox. Pada peringkat awal, aku ambil Sterlin. Sterlin ni dia sebenarnya, bila aku baru faham sebenarnya. Okay,
Bila kau ambil ubat-ubat PSY ni stand for psychiatric lah. PSY ni, ubat-ubat steril ni, dia tak sesuai dengan aku sebab aku sakit gusi. Aku tak boleh tidur. Sebab bagusnya adalah kau boleh perform. Tapi masa steril ni aku tak tidur. Sebenarnya aku penat tapi aku perlukan tidur. Tapi aku tak tidur dengan steril ni dah aku punya gusi sakit. Jadi doktor tukar kepada Luvox. Luvox ni pula masalah dia, kau mengantuk all the time. Dia suruh aku rehat dan tidur. Tapi sekarang ni aku rasa dah okey, immune. Dah okey dengan Luvox. Tapi aku rasa isu dengan Luvox sekarang ni aku ada macam dalam sebulan tu mesti ada 1 atau 2 kali ubat tu macam tak jalan. Tak jalan tu maksudnya aku dah start balik macam kenapa aku ada rasa macam, aku ada perasaan macam asal aku rasa macam ni. Aku start perasaan tak berguna ni. Jadi esok insyaAllah ke doktor aku kena update benda ni kepada doktor. Masa aku kat pusat dulu, aku pernah jaga budak yang makan ubat kan, yang ada skizo, bipolar, apa lagi depression kan. So dia kena makan ubat tau. Aku tak faham kenapa dulu orang-orang yang PSY ni tak suka makan ubat PSY. Padahal aku penagih ni. Kau pernah ada pengalaman ya? Aku tak faham kenapa kau tak suka makan ubat. Ubat ni pun steam apa? Lentok apa? Sorry. Tapi diorang tak suka makan ubat PSY. Okey, baru aku faham kenapa. Sebab aku dah batuk ni. Jawapan dia adalah kalau kau ambil ubat PSY, bila kau makan ubat PSY ni buatkan kau macam mana? Okey, kau kena faham perbezaan orang yang ambil drugs dengan orang yang ambil ubat yang PSY ni. Orang ambil drugs, dia ambil drugs untuk kegunaan keinginan dia. Faham tak? Dia ambil drugs, dia ambil ais, dia ambil metafetamin, heroin dan sebagainya lagi untuk penuhkan hasrat dia. Dia nak steam pada waktu itu. Tapi kalau kau ambil ubat PSY, efek lentok, efek penat, efek bekerja engkau, efek stimulan engkau akan engkau peroleh pada keadaan yang engkau tak nak. Itu jangan tak nak. Sebab aku pernah dengar, cikgu saya tak nak ubat, cikgu saya tak boleh tidur. Dah, dulu kau boleh dia ambil barang tapi kau boleh tidur kan. Tapi kali ni kau berkira. Sebab kau kena faham dalam konteks penagihan dekat sini ni aku cerita. Penagihan ni dia ada ego dia ada belagak sikit, dia ada bodoh dekat sini adalah bila engkau ambil barang untuk diri engkau. Tapi ubat yang doktor bagi sebenarnya lebih kurang sama di efek dia. Tapi kau tak nak ambil sebab dia tidak diperlukan pada keadaan kau sekarang ni. Jadi, itu perbezaan dia. Bila aku dah makan ubat Luvox, Sterolin, dia memang tak best. Aku memang tak suka. Sebab, contoh engkau mengantuk di awal pagi. Engkau punya lentok tu, just lentok je. Faham tak? It's just a lentok yang macam bodoh. Tapi dalam istilah orang PSY, perubatan treatment PSY, kita panggil zombie. Kau akan jadi zombie. Sebab kawan-kawan doktor macam, kau ambil Luvox, kau tak jadi zombie ke? So aku macam, aku zombie lah. So sekarang ni aku okey. Aku dah agak immune dengan Luvox. Cuma aku rasa okay, apa-apa kau kena refer pada doktor. Aku rasa aku akan dinaikkan dos. Sebab aku rasa macam sekarang ni macam tak jalan sedikit. Sebab sekarang aku dah minggu dah aku penat. Mungkin sebab camping. Tapi sebelum camping aku dah penat juga. So itu isu untuk distemia. Jadi untuk korang kat sini, korang bila kau dengar cerita distemia ni, kau mesti cakap, alah distemia ni simple cikgu. Semua orang ada depression. Hidup mana yang tak depressed? Itulah orang Malaysia. Yang selalu cakap macam ni kan. Bukannya golongan yang muda-muda tau. Especially yang mak-mak. Faham tak? Acik-acik. Pakcik-pakcik kan. Yang cakap, pak aku dulu masuk hutan, berjuang untuk negara dan sebagainya, tak ada pun depress macam kau lemah. Faham tak? Okey, dia macam ni. Kalau engkau boleh handle benda itu, ya betul, engkau kuat. Tapi cerita dia, kalau engkau dah melibatkan, menyusahkan orang, engkau dah commit suicide, engkau dah fikir yang sampai macam itu, ia bukan pasal lemah tau. Engkau tak faham tekanan yang dialami oleh generasi sekarang ni sangat berbeza. So sekarang ni dengan aku, kalau kau tanya aku lagilah dengan aku punya tekanan dulu, aku ada traumatized event bercerai, dengan aku punya experience drugs lagi yang dah ubah aku punya neuron, bahan kimia kat kepala otak aku lagi kan, dengan aku punya backup system sekarang yang macam okey tak okey, okey tak okey. Aku tak kata tak okey, aku okey je, cuma kadang-kadang aku yang rasa tak okey. Faham tak? So sekarang ni aku tak perlu nak fikirkan sangat. Jadi aku just enjoy hidup aku sebaik-baik mungkin. Aku buat benda yang baik dah cukup, memadai kan. So itu je lah.
Kalau ada rezeki, adalah rezeki aku. Macam tu. Aku pun dah ada rezeki aku sendiri. Jadi, korang jangan cakap macam, alah kau anxiety. Macam ni pun kau nak panik. Kau depression. Isu tak ada duit pun panik. Hello? Kau tak tahu berapa ramai orang bertambah sakit depression dan pandemik baru-baru ni. Kau tak faham berapa ramai orang bunuh diri. Kan? Sebab engkau tak rasa. Engkau bersyukurlah sepatutnya. Tapi engkau jangan kecam orang yang sakit ni. Sebab diorang sebenarnya memang tak boleh handle. Ada banyak faktor yang engkau tak faham sebenarnya. Jadi untuk minggu ini aku rasa topik mengenai pasal PL HIV tadi, pasal untuk anak dan juga distimia tadi, aku rasa buat dia dua topik yang besar sebenarnya, tapi aku rangkukan sekali sebab aku rasa mudah lah kot. Sebab minggu depan minggu depan kita ada apa-apa tak? Minggu depan kita tak ada apa-apa kan, Meh? Tak ada apa-apa. InsyaAllah aku akan bersama korang lagi sebab aku ada beberapa konten lagi sebenarnya dalam jadual aku banyak sangat konten pasal drugs. Okay? Dan kalau korang sebenarnya ada benda persoalan-persoalan yang kau nak tanya kat aku, just pergi kat Facebook aku, Instagram aku, dan aku ada TikTok. Kau buka je aku punya social media, kau pergi PM aku, cikgu, boleh tak ni? Kadang-kadang aku pun buntu juga konten-konten aku nak tanya kan. Macam sebenarnya hari ni pun sebenarnya konten aku lain. Tapi disebabkan aku macam tiba-tiba lah, Allah tu macam tu kan. So aku dapat satu idea, so aku buat benda ni. Jadi kalau korang ada banyak benda nak tanya, silakan. Sebab aku akan share dengan melalui YouTube aku, dan aku akan melalui TikTok aku. Dan mungkin juga ada korang tak tahu kot macam mana aku punya jadual video aku. Jadual video aku akan upload sekitar weekdays. Selalunya bahagian petang lah. Tak tahu kalau dah set video aku upload je. Aku tak ada nak ikut algoritma sangat. Sebab kalau aku ikut algoritma naik, aku percaya aku punya video ni kalau aku ikut algoritma, dia punya naik, subscriber tiba-tiba naik betul. So views dia pun naik, boleh tahan juga. Aku takut kadang-kadang. Jadi aku akan bore je kat situ. Jadi aku akan update every weekdays. Tapi waktu dia adalah sekarang ni aku dah ada jadual. Aku akan macam update TikTok aku. Aku akan create content TikTok macam every Isnin, Selasa, Rabu. Tengok macam mana. Isnin, Selasa lah. Isnin atau Selasa. Rabu, Khamis adalah masa aku untuk YouTube. So yang lain tu, seperti aku nak buat apa kan. Tapi YouTube aku lebih kepada Rabu dan Khamis. Pukul berapa tu terpulang seperti aku nak buat bila aku ikut mak aku. And then kalau macam yang lain tu, kalau ada email ke apa, sebenarnya kan kalau korang tahu, korang boleh je macam kalau korang message aku kat Facebook, kalau korang keep updating cerita korang, aku akan masukkan korang dalam grup WhatsApp aku yang memang bukan grup WhatsApp lah. Aku akan macam personally ada satu broadcast YouTube kan. Aku akan update aku punya konten aku melalui YouTube broadcast tu. So dekat situ korang akan memang dapat tahu update aku personally dekat phone korang. Tak ada macam sekadar notification of course lah. Kalau ada buta loceng tu memang kau tekan, memang kau dapat lah. Tapi macam aku sekarang ni, aku punya style, aku akan person WhatsApp aku lah. Aku akan broadcast melalui WhatsApp channel aku. And then bagi tahu aku punya update. So, jadi dan korang boleh macam keep in touch dengan aku. Macam sekarang ni aku banyak. Aku ada lebih kurang sekarang ni aku ada beberapa kes yang berlanjutan dengan saya tadi boleh call, message. Jadi kalau korang nak berkawan dengan aku, why not kan? Tapi kalau orang tu dah mengarut, sebab aku ada juga klien yang mengarut. Mengarut tu adalah call aku, cerita-cerita ni nak perlukan bantuan, tapi jumpa aku, ajak aku hisap. Memang tak jadi apa-apa lah. Sorry lah bro. Kan, bukan aku tak nak, aku sendiri pun kadang-kadang angin luar tu ribut kan. So janganlah rosakkan aku. Jadi aku rasa sampai sini saja untuk minggu ini. Jadi insya-Allah kita sama-sama doakan yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam kepulihan.